A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hampir 2 minggu kita tidak dapat bertemu, dengan izin Allah pada hari ini dapat kita bertemu. Dan Alhamdulillah kita direzekikan lagi untuk terus berada dalam majlis pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imamil Haramain Al-Juwaini dalam majlis yang ke-35. Sudah 35, sudah 34 majlis sebelum ini. Dan Alhamdulillah kita telah masuk kepada perbahasan Al-Amru pada bulan Januari hari itu. Kita sudah dapat berada dalam perbahasan berkenaan dengan Al-Amru. Dan saya mohon maaf selama 2 minggu betul-betul saya tidak dapat untuk bersama-sama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah di atas masalah yang tak dapat nak dielakkan. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kelapangan waktu untuk terus dapat membaca dan mendalami kitab Syarhul Jalalil Mahalli ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, saya juga dimaklumkan oleh seorang sahabat kita yang mengikuti kelas ini secara berterusan. Allahu yujazihi al-khair. Seorang sahabat kita yang mengikut kelas ini menyatakan yang saya tertinggal perbahasan berkenaan dengan Al-Majaz bin Nuqsan sebelum ini, iaitu sahabat kita Al-Fadil Ustaz Ikhwan Muhammad Ikhwan daripada Pulau Pinang. Beliau menyatakan bahawa beliau mengikuti kelas ini dan beliau mendapati bahawa tidak ada huraian berkenaan dengan tajuk Al-Majaz bin Nuqsan. Jadi maknanya tanpa sedar saya sudah terlangkau satu perbahasan sewaktu kita bicara tentang Al-Majaz sebelum ini. Perbahasan tentang Al-Majaz iaitu salah satu sebab kepada berlakunya Al-Majaz, iaitu Al-Majaz bin Nuqsan. Saya tidak membaca perbahasan ini. Jadi insya-Allah hari ini kita akan mulakan terlebih dahulu dengan perbahasan berkenaan dengan Al-Majaz bin Nuqsan. Selesai perbahasan tentang Al-Majaz bin Nuqsan, kita akan masuk terus kepada perbahasan Al-Amru yang telah dibaca sebelum ini. Kita sambung saja perbahasan Al-Amru. Jadi hari ini kita akan ada sedikit ulangan perbahasan berkenaan dengan Al-Majaz bin Nuqsan. Adapun Al-Majaz bin Naqli sudah kita pelajarinya. Begitu juga Al-Majaz bil Isti'arah. Sebab sebagaimana yang kita telah dinyatakan, telah diberitahu oleh Imamul Haramain, majaz ada 4 sebab menerusi kitab ini, iaitu majaz dengan sebab ada tambahan, majaz dengan sebab ada pengurangan, majaz dengan sebab adanya perpindahan daripada satu makna kepada satu makna, dan yang terakhir adalah majaz disebabkan adanya penggunaan kalimah yang berunsur perumpamaan. Jadi Alhamdulillah 3 daripada 4 ni sudah kita pelajari. Cuma yang saya sendiri terlangkau, tak perasan, ingatkan dah baca, rupanya tak baca. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ikhwan daripada Pulau Pinang yang telah memberitahu saya bahawa saya belum membacanya lagi berkenaan dengan Al-Majaz bin Nuqsan. Jadi insya-Allah kita akan mulakan hari ini, perbahasan hari ini dengan Al-Majaz bin Nuqsan terlebih dahulu, sebelum kita membaca sambungan berkenaan dengan Al-Amru. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan huraian kepada Syarhul Jalalil Mahalli, kita akan mengulang terlebih dahulu matan waraqat kita dengan satu cita-cita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu usul fiqh ini bertapak kukuh dalam hati kita. Yang ilmu usul fiqh ini adalah satu ilmu yang
akan menunjukkan kepada kita betapa kuatnya daya akademik yang ada pada para fuqaha di dalam mereka mendalami ilmu fiqh, dan dalam masa yang sama kita juga dapat mempertahankan syariat ini dengan bantuan ilmu usul fiqhi daripada mana-mana pihak yang cuba untuk menafsirkan Al-Quran dan juga hadis, khususnya berkait dengan hukum hakam, yang mereka mahu menafsirkannya berdasarkan kefahaman mereka sendiri tanpa berpandukan kepada etika yang telah didatangkan oleh ilmu usul fiqhi, insya-Allah. Jadi sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan perbahasan ini, kita akan mengulang matan Al-Waraqat yang pernah kita pelajari sebelum ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga khatam majlis kita ni, mungkin majlis kita akan khatam dalam 80 majlis contohnya. Khatam kitab ini kita akan dapat menghafaz matan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allama Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik Ibnu Abi Muhammad Abdullah Ibni Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى:
ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى يريد أي جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. Okey, di situ yang telah kita hafal sebelum ni. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi warakatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi wa dhalika lafzun mu'allafu min juz'aini mufradaini ahaduhuma usul wal akharul fiqhi. فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه تركه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. Okey. Kita ulang sekali lagi sebelum kita masuk hafalan yang baru insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi warakatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh wa dhalika lafzun mu'allafun min juz'aini mufradain. أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرق على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوع، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai kita mengulang matan kitab Al-Waraqat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan masuk kepada perbahasan yang telah yang kita tertinggal sebelum ini, dan selepas itu kita akan masuk kepada berkenaan dengan al-amru, insya-Allah. Kita akan masuk kepada al-amru, dan telah dibincangkan tentang definisi al-amru. Kita akan masuk kepada al-amru, nanti kita akan bincang tentang sekiranya perintah yang disebut oleh syariat sama ada Allah atau Rasul itu sunyi daripada sebarang qarinah, sebarang tanda, maka adakah perintah itu wajib dilaksanakan ataupun tidak? Nanti kita akan bincangkan dalam perbahasan yang akan datang. Tapi mula-mula kita akan masuk terlebih dahulu kepada perbahasan berkenaan dengan al-majaz bin nuqsan, kerana kita tertinggal perbahasan al-majaz bin nuqsan, iaitu berdasarkan nuskhah kitab Syarhul Jalal al-Mahalli ini, iaitu di muka surat yang ke-22. Bagi yang memiliki kitab ini, di muka surat yang ke-22, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam al-Jalal al-Mahalli radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu
bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala matnil warakat li imamil haramain al-Juwaini wa sa'il musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala syarihan li matnil warakat li imamil haramain rahimahullahu wa rahimallahu imamil haramain wa talamizahuma wa syuyukhahuma wa sairal ulama Allahumma amin. Qala rahimahullah wal majazu bin nuqsan mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryah ay ahlal qaryah. Kata Imamul Haramain Al-Juwaini, majaz yang berlaku disebabkan pengurangan, maksudnya disebabkan ada kalimah yang tidak disebut maka berlakulah majaz. Maknanya kalau kalimah itu disebut tidak berlakulah majaz. Adalah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala was'alil qaryah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam surah Yusuf ayat yang ke-82, iaitu firman Allah was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Tanyalah kepada kampung. Apakah maksud tanya kepada kampung? Sebab kampung ni maksud dia kita faham kampung ni lokasi. Kampung ni tempat. Tempat, maknanya kampung ni maknanya satu kawasan yang di dalam tu ada rumah, di dalam tu ada pokok-pokok, di dalam tu ada tanah, mungkin ada sungai. Itulah kampung, maknanya kampung yang dihuni oleh orang. Tetapi orang tidak termasuk dalam kampung. Kampung, bila disebut kampung, kita faham ia adalah satu lokasi penginapan orang. Allah Ta'ala berfirman, was'alil qaryah. Tanyalah kepada kampung. Tanyalah kepada kampung. Ini kisah berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf AS. Kalau kita lihat ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Allah Yusuf AS. Jadi apabila Allah Ta'ala dalam ayat ini menyatakan was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung, maka kalau ikut zahir yang kita faham daripada ayat ini, seakan-akan menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bertanya kepada kampung. Kita suruh bertanya, Allah Ta'ala seakan-akan menyuruh kita bertanya kepada lokasi. So bertanya kepada lokasi, sedangkan itu adalah tidak betul. Itu adalah kira-kiranya macam mana kita nak tanya pada lokasi. Lokasi bukan boleh jawab. Takkan saya nak tanya pada pokok, takkan saya nak tanya pada padang, takkan saya nak tanya pada tanah, takkan nak tanya pada rumah. Jadi kalau kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf AS, iaitu apabila adik-beradik Nabi Yusuf AS terpaksa pulang bertemu dengan Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf, dalam keadaan mereka terpaksa pulang tanpa Nabi Allah Yusuf AS, kerana Nabi Yusuf sudah ditahan di Mesir, ditahan oleh penguasa Mesir, yang mana rupa-rupanya penguasa Mesir itu adalah Nabi Allah Yusuf AS. Jadi sebenarnya secara zahir macam kena tangkap, pada hakikatnya Nabi Yusuf mahu bertemu dengan adiknya. Dan kalau dalam kitab disebut namanya Bunyamin, nama adik Nabi Yusuf. Wallahu a'lam betul ataupun tidak. Jadi hatta di Mesir pun ada satu makam, dikata makam Bunyamin. Wallahu a'lam sejauh mana kebenaran makam itu makam adik Nabi Yusuf AS yang terletak di Kahirah. Yang saya pernah menziarahi makam itu. Dikatakan ia adalah makam adik Nabi Yusuf. Wallahu a'lam. Jadi apabila mereka terpaksa pulang dalam keadaan tanpa Nabi Yusuf AS, lalu adik-beradik Nabi Yusuf yang lain sewaktu bertemu dengan Nabi Yaqub, mereka menceritakan apa yang telah berlaku, iaitu Nabi Yusuf dituduh adik Nabi Yusuf yang ditahan itu ditangkap kerana dituduh telah mencuri. Lalu mereka berkata pada Nabi Allah Yaqub AS,
was'alil qaryah allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Tanyalah kepada kampung yang kami berada padanya. Kalau kamu tak percaya apa yang kami sebut, wahai Nabi Allah Yaqub, tanyalah pada kampung yang kami pernah berada di dalamnya, iaitu tanyalah Mesir. Tanyalah Mesir kalau tak percaya. Jadi bila disebut tanyalah Mesir, maksudnya tanyalah kampung kami berada itu, lokasi kami berada yang melihat peristiwa penangkapan anak Nabi Yaqub ini. Jadi kalau ikut zahir ayat ini, seakan-akan anak-anak Nabi Yaqub telah menyuruh Nabi Yaqub melakukan satu perbuatan yang mustahil secara adat, iaitu bertanya kepada lokasi, sedangkan yang ditanya sepatutnya orang, bukannya lokasi. Lalu kata Imamul Haramain Al-Juwaini, ini adalah contoh majaz disebabkan ada kalimah yang ditiadakan dalam ayat ini. Jadi bila sebut was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung, yang diinginkan ai ahlal qaryah, iaitu tanyalah kepada penduduk kampung. Tanyalah kepada ahli kampung. Maknanya tanyalah kepada mereka yang berada di dalam kampung yang telah melihat bahawa adik Nabi Yusuf ini ditangkap kerana tuduhan mencuri, bukan kami yang menipu. Bukan kami menipu, sebaliknya apa yang kami sebut ini adalah benar-benar berlaku. Jadi was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Ayat ini berlaku majaz. Sebab bila tanya kampung, ini adalah satu pendustaan. Mana boleh kita tanya pada kampung? Ayat ini ayat tak betul. Tetapi untuk mengatakan firman Allah itu tidak betul, adalah tidak betul. Maka kita akan menyatakan firman Allah adalah betul. Lalu kita fahami maksud ayat ini adalah berlaku majaz bin nuqsan, iaitu ada kalimah yang ditiadakan, lalu ayat ini menjadi majaz. Kalaulah kalimah yang ditiadakan itu dinyatakan oleh Allah, katakan firman Allah Ta'ala was'al ahlal qaryah, maka ayat ini adalah berstatus hakikah dan tidak ada unsur majaz, kerana tidak ada masalah pada ayat ini. Tetapi apabila tanyalah kepada kampung, ketika itu ia adalah satu soalan yang secara zahirnya satu soalan yang tidak betul, tetapi oleh kerana ia disebut oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah mengabadikan ucapan adik-beradik Nabi Yusuf ketika mereka menyatakan kepada Nabi Yaqub tentang kehilangan adik Nabi Yusuf, maka ayat ini tidak ada masalah. Maknanya pada ayat ini berlaku majaz. Apa majaz jenis ini? Namanya al-majaz bin nuqsan. Majaz yang berlaku kerana kekurangan, kerana ada pengurangan kalimah, ada pengurangan kalimah. Jadi bila disebut tanyalah kampung, maksudnya tanyalah kepada penduduk kampung. Dan dalam bahasa Arab memang banyak majaz bin nuqsan. Contoh, Nabi SAW pernah bersabda, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihim. Telah diangkat, maksudnya sudah diangkat, sudah dihilangkan, ditiadakan. Itu maksud diangkat. Rufi'a an ummati, sudah diangkat daripada umatku. Maksudnya tiada, tidak wujud pada umatku al-khata', kesilapan. Maksudnya kesilapan tidak akan wujud pada umatku. Begitu juga an-nisyan, tidak akan wujud kelupaan pada umatku. Wa mastukrihu alaih, tidak akan wujud suasana umatku akan dipaksa melakukan sesuatu. Maksudnya Nabi menafikan 3 perkara daripada umat baginda. Umat baginda tak akan lupa, umat baginda tak akan tersilap, umat baginda tidak akan dipaksa sama sekali. Sedangkan ketiga-tiga perkara ini berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita tersilap. Kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita buat benda, kadang-kadang terlupa. Kadang-kadang kita dipaksa untuk melakukan benda yang tidak kita redai. Jadi berlaku ketiga-tiga perkara ini. Sedangkan Nabi SAW bersabda, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diangkat daripada umatku kesilapan dan juga kelupaan serta pemaksaan. Jadi maknanya, adakah kita nak kata Nabi sudah tersilap? Maknanya kalau kita sebut begitu, kita sudah melakukan satu kesilapan kerana kita mendakwa ada kesilapan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Maknanya ayat Nabi Muhammad tidak ada sebarang masalah, tetapi secara zahir ada masalah kerana ia menafikan realiti. Maka ketika itu kata para ulama, maksud baginda Nabi rufi'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, ada kalimah yang ditiadakan dalam sabdaan ini. Maksud dia rufi'a an ummati, kalau ikut fahaman Imam Asy-Syafi'i, rufi'a an ummati ismul khata'i wa ismun nisyan wa ismu mastukrihu alaih. Nabi sebut rufi'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi bukannya kelupaan itu yang dihilangkan. Sebaliknya dosa disebabkan kelupaan itu yang ditiadakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya kelupaan itu berlaku. Satu orang diingat dia dah sembahyang, rupanya dia tak sembahyang lagi. Berlaku kelupaan. Kelupaan itu berlaku. Yang dinafikan oleh Nabi adalah dosa yang berpunca daripada kelupaan. Satu orang dia terlupa, dia ingat dia dah sembahyang, rupanya dia tak sembahyang. Akhirnya dia teringat, ya Allah saya tak sembahyang, waktu dah habis. Berdosa atau tidak dia? Tidak berdosa. Kerana Nabi sebut apa? Rufi'a an ummatil khata'u. Maksud al-khata'u di sini ismul khata'i. Dosa disebabkan tersilap. Wa nisyan, maksud dia wa ismun nisyani, dosa disebabkan kelupaan. Wa mastukrihu alaih, maksud dia wa ismu mastukrihu alaih, dosa perbuatan yang umatku dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Satu orang kalau diancam bunuh, kalau kamu tak mengucapkan kalimah murtad, kamu akan dibunuh. Akhirnya orang itu mengucapkan kalimah murtad demi untuk menjaga nyawanya, sedangkan jiwanya yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Adakah dia dipaksa? Ya, dia sudah dipaksa. Pemaksaan itu wujud. Wujud dah berlaku. Secara realiti berlaku. Umat Islam di Sepanyol sebagai contoh pernah dipaksa untuk murtad. Sehingga akhirnya ramai di kalangan orang Melayu di Sepanyol sewaktu dijajah oleh penjajah satu ketika dahulu, mereka telah dibunuh syahid kerana untuk mempertahankan agama mereka. Dan ada di kalangan orang Islam yang akhirnya mengambil ar-rukhsah, mengambil keringanan, iaitu mengucapkan kalimah kufur kerana diancam. Tetapi kesannya generasi orang Melayu Filipina pada hari ini, yang kita kata orang Filipina, mereka itu pada hakikatnya asalnya adalah orang Melayu. Akhirnya kita lihat hari ini mereka beragama, majoritinya beragama Kristian. Kerana tok nenek moyang mereka dahulu sewaktu dijajah telah dipaksa untuk memeluk agama Kristian. Kalau tidak dipaksa, kalau tidak memeluk agama Kristian, mereka akan dibunuh. Maka demi untuk menjaga nyawa, generasi terdahulu telah murtad. Tetapi adakah generasi terdahulu itu berdosa? Tidak, kerana mereka terpaksa. Kenapa tidak berdosa? Sebab Nabi kata wa mastukrihu alaih. Apa maksud wa mastukrihu alaih? Ai wa ismu mastukrihu alaih. Dosa perbuatan yang umatku dipaksa untuk melakukannya. Jadi pada sabdaan Nabi tadi berlaku al-majaz. Majaz apa namanya? Al-majaz bin nuqsan. Majaz disebabkan pengurangan kalimah. Jadi dalam kita meneliti ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita kadang tak perasan bahawa berlaku al-majaz bin nuqsan. Jadi alhamdulillah dengan kita meneliti Al-Quran dan juga hadis berdasarkan suluhan ilmu para ulama, kita dapat mengetahui, oh rupanya berlaku al-majaz bin nuqsan. Bahkan mungkin berlaku khilaf di kalangan para ulama, apakah kalimah yang hilang itu, dan menyebabkan apabila ada dua pandangan, ada yang kata kalimah yang ditiadakan oleh Nabi adalah bagian-bagian. Orang satu lagi pula, mujtahid satu lagi pula mengatakan kalimah yang ditiadakan oleh Nabi sebenarnya bukan yang kamu faham, tapi yang sebaliknya. Maka ketika itu akan berlaku khilaf di kalangan para ulama. Disebabkan apa? Disebabkan mereka berselisih pendapat dalam menentukan apakah dia kalimah yang ditiadakan tersebut. Kemudian kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa qurriba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzakara bi annahu ista'mala
nafya mislil misli fi nafyil misli wa su'al al-qaryati fi su'ali ahliha. Timbul satu persoalan, persoalan iaitu adakah majaz bin nuqsan dengan majaz bin ziyadah ini kena dengan definisi majaz? Kerana menurut definisi majaz sebelum ini adalah wal majazu ma tujuwiza bihi an maudu'ihi. Majaz adalah satu kalimah yang sudah dipindahkan daripada makna asalnya. Maknanya, kalau ikut definisi yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, dan kita bincangkan sebelum ini, definisi majaz ini bukanlah definisi yang dipegang oleh Imamul Haramain. Sebaliknya Imam Al-Haramain memegang satu lagi definisi bagi al-majaz, iaitu mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Sesuatu kalimah yang digunakan bukan pada makna yang sudah diletakkan bagi kalimah tersebut di sisi golongan yang berbicara. Ini pen, contoh ini handset. Kalau saya kata, saya dengan kawan-kawan saya pakat, supaya kita nak mengelaburi orang, contoh, saya kata saya nak pensel, boleh sebut nak pensel, masuk di ni, handset. Ketika itu saya sudah menggunakan maknanya bila saya menggunakan kalimah pen, tiba-tiba saya maksudkan ia adalah handset, saya padahal kalimah pen merujuk kepada makna yang lain. Tiba-tiba saya guna kalimah pen, orang ramai menggunakan kalimah pen merujuk kepada alat tulis. Apabila saya menggunakan kalimah pen, saya pakat dengan kawan-kawan saya, kalau kita guna pen, nak pinjam pen, maksud nak pinjam handset. Saya cipta satu istilah. Jadi apabila saya menggunakan kalimah pen dan saya maksudkan adalah handset, ketika itu di sisi orang ramai saya sudah menggunakan satu kalimah bukan pada makna yang sudah disepakati olehnya di sisi masyarakat. Maka ketika itu menggunakan kalimah pen sedangkan yang dimaksudkan adalah handset, itu adalah majaz. Maknanya definisi majaz adalah penggunaan satu kalimah, bukan tidak digunakan satu kalimah atau menambah satu kalimah. Jadi kalau ikut definisi al-majaz, majaz adalah satu kalimah yang digunakan pada selain daripada makna yang sudah ditetapkan untuk kalimah tersebut di sisi golongan yang berbicara. Dan telah kita bincang panjang lebar berkenaan dengan definisi al-majaz. Jadi pada al-majaz biziyadah dengan al-majaz bin nuqsan, kalau al-majaz biziyadah, kita telah mendatangkan satu kalimah yang tidak diinginkan maknanya. Bukan menggunakan satu kalimah bukan pada maknanya. Kita menggunakan satu kalimah dan kita kata kalimah ni tidak bermakna, tidak mempunyai makna. Sedangkan majaz menggunakan kalimah pada makna yang selainnya. Jadi di sini persoalan. Begitu juga dengan majaz bin nuqsan. Majaz bin nuqsan lagi dahsyat. Tak ada langsung kalimah yang digunakan. Jadi kenapa pula dinamakan was'al qaryah ini berlaku majaz, sedangkan tidak ada kalimah yang digunakan? Pada firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Kenapa pula dikatakan ini majaz biziyadah? Majaz dengan sebab ada tambahan, iaitu kalimah ka. Pada ucapan kamitslihi itu, kalimah ka itu kalau ikut di sini dikatakan sebagai tambahan. Tambahan bukan maknanya tambahan di kalangan ditambah oleh Nabi atau oleh para sahabat, tidak. Allah Ta'ala yang menggunakan, tetapi ia tidak mempunyai makna yang diinginkan oleh kalimah kaf itu. Kerana kita kata kaf itu sebagai penyedap ayat sahaja. Sebagai penyedap ayat. Bukan mempunyai makna. Jadi orang timbulkan soalan, kenapa majaz bin ziyadah dengan majaz bin nuqsan dinamakan majaz? Sedangkan majaz adalah penggunaan satu kalimah pada makna yang bukan diletakkan bagi kalimah tersebut. Maka Imamul Haramain, maafkan saya, Imam Al-Mahalli radhiyallahu taala anhu ingin menyatakan bahawa definisi al-majaz boleh didekatkan bahawa ianya benar berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Imamul Haramain, iaitu
pada isu al-majaz biziyadah dengan al-majaz bin nuqsan berkait dengan definisi al-majaz. Okey, maknanya Imam Al-Mahli nak bagi tahu al-majaz biziyadah dengan al-majaz bin nuqsan boleh kita letakkan berada di bawah kategori majaz berdasarkan definisi yang telah didatangkan oleh Imam Al-Haramain, iaitu definisi yang berbunyi ma tujuwiza bihi an mawdu'i, itu definisi yang dinyatakan jelas disebut oleh beliau, atau definisi yang beliau pegang secara kefahaman kita, iaitu mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatibah. Dengan jawapannya apa? Macam mana kita nak kata bahawa dua jenis majaz ini berada di bawah kategori definisi al-majaz? Kata beliau, bi'annahu ista'mala, bi'annahu ay bi'anna Imam Al-Haramain. Boleh juga kita baca bi'annahu istu'mila. Kalau kita baca ustu'mila, kita baca nafyu mislil misli fi nafil misli wa su'alul qaryah fi su'ali aliha. Tapi kalau kita baca bi'annahu ista'mala, dia akan baca nafya, dan kita akan baca su'ala. Ikutlah kita nak takdir macam mana. Bi'annahu ista'mala nafya mislil misli fi nafyil misli. Jawapan dia adalah bahawa Imamul Haramain telah menggunakan penafian seumpama kepada seumpama Allah. Macam kalau kita masih ingat pada isu al-majaz biziyadah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu benda pun yang serupa dengan satu benda yang serupa dengan Allah. Jadi itu asal terjemahan dan ia adalah bercanggah dengan akidah. Tidak ada satu benda pun yang macam satu benda yang benda tu pula macam Allah. Maksudnya ketika itu secara zahir kita akan mengatakan ada benda yang macam Allah, cuma benda yang macam Allah ni tak ada benda lain yang macam dia. Ketika itu akan ada masalah sebab kita tidak mentauhidkan Allah. Sebenarnya kita akan mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, cuma Tuhan yang selain daripada Allah ini tak ada benda lain yang macam dia. Dia satu-satunya. Dan ini mustahil kerana kita menafikan ketauhidan, keesaan Allah Azza wa Jal. Jadi dalam ayat laisa kamitslihi syai', ayat ini telah menggunakan ataupun ayat ini telah menggunakan penafian sesuatu yang seperti Allah, menafikan seumpama benda yang seumpama dengan Allah. Kita gunakan ayat itu untuk makna apa? Menafikan ada benda yang macam Allah. Jadi ayat berbunyi tidak ada satu benda pun yang seperti satu benda yang benda tu sama dengan Allah. Maksudnya ada tiga benda. Satu benda Allah, benda yang benda tu serupa dengan Allah, kemudian benda lain. Dalam ayat ini secara zahirnya digunakan ataupun ayat ini menyatakan ada Allah dan ada benda yang macam Allah. Cuma tak ada benda lain yang macam benda yang sama dengan Allah. Jadi dia ada tiga. Allah, kemudian sekutu bagi Allah, boleh azbillah, dan yang ketiga benda yang benda lain. Jadi ayat ini ingin menafikan tak ada benda lain yang macam sekutu dengan Allah. Ini secara zahir, sedangkan maksud yang diinginkan adalah menafikan ada benda yang macam Allah. Maknanya menafikan ada benda yang macam Allah itu yang diinginkan. Itu makna yang diinginkan. Tetapi makna itu ditujukan kepada satu kalimah yang kalau ikut asal maknanya adalah bertujuan untuk menafikan ada benda lain yang serupa dengan benda yang macam Allah. Jadi menafikan ayat ini pada asalnya kalau ikut maknanya, ayat ini ingin menafikan ada benda lain yang serupa dengan satu benda yang serupa dengan Allah, tetapi itu adalah al-majaz. Kerana yang diinginkan bukan menafikan ada benda lain yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Sebaliknya yang diinginkan adalah menafikan sama sekali ada benda yang serupa dengan Allah. Maksudnya hanya ada dua, Allah dan selain daripada Allah. Selain daripada Allah tak ada yang sama dengan Allah. Bukannya ada Allah, ada satu benda lain yang macam Allah, sebiji macam Allah, dia pun berkuasa, dia pun Tuhan. Tapi dalam masa yang sama ada benda yang ketiga. Contoh kita tak samalah dengan benda yang serupa dengan Allah. Adapun benda yang serupa dengan Allah, dia serupa dengan Allah. Yang ini mustahil.
Tapi itu yang difahami daripada ayat secara zahir. Lalu digunakan penafian satu benda yang serupa dengan satu benda yang macam Allah, digunakan perkara tersebut untuk memberi erti tidak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah. Maka berlakulah majaz. Okey, maknanya kalimah yang menunjukkan ada benda yang macam Allah kita nafikan kerana makna yang diinginkan bahawa tiada benda yang macam Allah. Itu pada majaz bin ziyadah. Kemudian pada majaz bin nuqsan tak ada langsung kalimah yang digunakan. Jadi macam mana pula ia dinamakan al-majaz? Lalu kata Imam Al-Mahalli, al-majaz bin nuqsan boleh diletakkan di bawah kategori definisi bagi al-majaz kerana Imamul Haramain contohnya ataupun Allah Azza wa Jalla telah menggunakan bi'annahu ta'ala ataupun kalau kita takdirkan bi'annal Imam Al-Haramain zakara, bolehlah kita takdirkan macam mana wa su'al al-qaryah ay wa bi'annahu ista'mala su'ala al-qaryati fi su'ali ahliha, iaitu Allah telah menggunakan soalan yang ditujukan kepada kampung. Kalau ikut asalnya was'al qaryah, tanyalah kampung. Allah telah menggunakan soalan kepada kampung untuk erti soalan kepada penduduk kampung. Jadi sudah digunakan satu kenyataan bukan pada maknanya. Digunakan satu kenyataan bukan pada maknanya, sebaliknya berpindah kepada makna yang lain. Kalau ikut asalnya suruh tanya kepada kampung. Tetapi yang diinginkan adalah bertanya kepada penduduk kampung. Maka di sinilah berlaku al-majaz. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita mengulang semula berkenaan dengan al-majaz bin nuqsan. Dan nampaknya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikut adatnya ni saya tak sempat dah nak masuk kepada al-amru. Kerana perbahasan al-amru tu perlu kepada masa yang agak panjang. Saya takut saya tak sempat untuk menunaikan hak yang sepatutnya. Tapi secara laju-lajunya tuan-tuan, kita boleh ulang kembali perbahasan tentang al-amru sebelum ini. Iaitu kalau kita tengok pada muka surat yang ke-24 dalam nusrah ini, dan kita telah pelajarinya, cuma sebagai orang kata ulangan kembali, disebut dalam matan wal amru istida'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perintah adalah tuntutan untuk dilakukan satu perbuatan yang tuntutan itu secara suara yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah daripada orang yang menyuruh tersebut, dan perintah itu mesti dilakukan. Jadi ini definisi al-amru. Jadi kalau ikut definisi ini, Imamul Haramain mensyaratkan perintah itu mesti dengan ucapan. Kalau saya buat perintah, tapi perintah tu saya ada tulisan, atau saya buat sebagai arahan, contoh saya buat gini, saya panggil anak saya supaya datang kepada saya, maka ketika itu ia tidak dinamakan sebagai perintah secara haqiqah. Dinamakan ia perintah, tapi padahal dia bukan perintah secara haqiqah. Sebaliknya berlakulah majaz di situ. Sebab ia bukan perintah, tapi dinamakan ia sebagai perintah. Kemudian dinyatakan di sini juga bahawa perintah mesti daripada pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Arahan itu mesti ditujukan kepada orang yang lebih rendah. Dan Imam Al-Mahalli menyatakan, kalau perintah itu ditujukan kepada orang yang sama kedudukan dengan orang yang memerintah, itu dinamakan iltimas, iaitu minta tolong. Isti'anah, minta tolong. Iltimas dengan isti'anah sama ertilah, minta tolong. Atau kalau ditujukan ditujukan oleh seseorang kepada yang lebih tinggi, maka itu dinamakan sebagai doa, iaitu permintaan. Dinamakan sebagai soal ataupun doa, iaitu permintaan. Jadi mengikut apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain di sini, Imam Al-Haramain mensyaratkan perintah mesti daripada pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Tidak boleh kepada pihak yang sama kedudukan dengan pihak yang memerintah, dan tidak boleh perintah itu ditujukan kepada pihak yang lebih tinggi. Ini yang disebutkan di sini. Namun kalau kita rujuk dalam kitab-kitab usul fiqh yang lebih tinggi, pandangan yang kuat mengatakan perintah itu sendiri asal ia arhan. Maknanya tidak disyaratkan orang yang diperintah ataupun pihak yang diperintah, adakah ia mesti lebih rendah daripada pihak yang memerintah atau tidak. Tidak disyaratkan secara pandangan yang kuat.
Maknanya apa yang disebut oleh Imamul Haramain dalam matan ini adalah berdasarkan pandangan yang kedua dalam ilmu usulul fiqhi. Namun pandangan yang lebih kuat tidak mensyaratkan pihak yang diperintah mesti lebih rendah daripada pihak yang memerintah. Bererti kalau anak saya menyuruh saya, ya baba khuzil mahmul ya baba. Contoh anak saya kata kepada saya, ya baba khuzil mahmul. La tansa wa la tatrukil mahmul fi amakin katsira. Khudhil mahmul ya baba. Contoh anak saya kata kepada saya, ambil handset ni baba. Apa ni tinggal merata. Contoh kan, anak saya suruh begitu. Adakah ia dinamakan perintah? Berdasarkan definisi yang didatangkan oleh Imamul Haramain, al-amru istida'ul fi'li bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Maka berdasarkan definisi ini, ia tidak dinamakan sebagai perintah secara hakikah. Ia bukan perintah. Kalau kita namakan juga perintah, secara majaz. Ia pada hakikatnya bukan perintah. Tetapi, kalau kita merujuk kepada pandangan yang lebih kuat, yang mendatangkan definisi al-amru, mereka tidak mensyaratkan perintah secara hakikah tidak mesti ditujukan kepada pihak yang lebih rendah. Maknanya dalam contoh anak saya sebut pada saya, ya baba, khuzil mahmul. Wahai ayah, ambil handset ni. Contoh. Itu dinamakan perintah. Walaupun ia datang daripada pihak yang lebih rendah, kedudukan kepada pihak yang lebih tinggi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata, Allahumma ighfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Itu dinamakan al-amru secara bahasa. Dinamakan al-amru secara bahasa. Itu dinamakan sebagai perintah secara bahasa. Maksudnya secara hakikat bahasa, ia dinamakan sebagai perintah. Walaupun secara adabnya kita tak kata alhamdulillah saya sudah pun menyuruh dan memerintahkan Allah SWT. Itu secara adab. Secara penggunaan uruf, kita tak kata kita telah memerintahkan Allah Azza wa Jal untuk mengampunkan dosa kita. Sebab biar betul kamu memerintahkan Allah. Maknanya masyarakat tidak boleh terima kerana ia bercanggah dengan adab. Tetapi dari sudut bahasa, semata-mata melihat dari sudut bahasa, apabila saya berkata dalam doa saya, Allahumma ighfir lana dzunubana, wahai Tuhanku, ampunkan dosa-dosaku, ia dinamakan sebagai al-amru, iaitu perintah secara bahasa, walaupun secara uruf ia tidak namakan